السلام عليكم ورحمة الله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحثيثا، والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذي والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أي إلى قرب يوم الدين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهل قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. InsyaAllah wa masyaAllah wa tabarakallah, kita sambung balik muzakarah kitab Sirus Salikin pada muka surat 89. Muka surat 89 baris nombor 2 daripada atas. Iaitu masih dalam bicara al-afatu al-khamisatu asyaratu al-ghibah. Iaitu masih dalam bab bicara perkara-perkara yang membinasakan, iaitu perkara yang menyebabkan dosa. Bab yang ke-15 ni nak membicarakan tentang perkara-perkara yang menyebabkan dosa, kebinasaan dengan sebab mengumpat. Sebelum tu kita sama-sama dengar satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ahzab. Allah Taala menyatakan begini kurang bunyinya, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil 'azim, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Iaitu maknanya, terjemahannya, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Bermula mereka-mereka yang mengganggu
menyakiti akan segala orang-orang beriman yang laki-laki dan juga segala orang-orang yang beriman daripada perempuan tu. Mengganggu, menyakiti itu dengan perkataan ataupun perbuatan. Dah. Bi ghairi maktasabu. Dah. Dengan tidak ada kesalahan mereka yang mereka lakukan. Bi ghairi maktasabu. Dengan ketiadaan kesalahan yang mereka lakukan. Faqad ihtamalu, maka sesungguhnya mereka telah memikul buhtanan wa ithman mubina, telah memikul akan buhtan dan berbuat dosa yang amat nyata. Menyakiti orang lain, iaitu dengan lidah tu dipanggil buhtan. Menyakiti saudara seagama yang beriman daripada laki-laki dan perempuan tu dia panggil buhtan. Apa makna buhtan? Buhtan makna menyakiti orang lain dengan lidah. Dinamakan buhtan, yakni tuduhan dusta. Tuduhan dusta. Kalau tak betul, kita cara hal orang lain tu tak betul, dia panggil buhtan, tuduhan dusta. Kalau betul, dia panggil ribah. Dosa nyata tu lah. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin, wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang atau orang yang menipu dalam timbangan sukat teh tu. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun, iaitu orang-orang yang apabila mereka menerima sukatan daripada orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan sebaliknya, apabila mereka menyukat, menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Adakah mereka menyangka bahawa mereka tidak akan dibangkitkan? Makna tak, mana hidup semula lepas mati pada hari kiamat. Liyaumin azim, pada hari kiamat esok, hari yang huru-hara besarnya, huru-haranya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari semua orang akan berdiri depan Tuhan sekalian alam. Dan begitu juga Allah Taala berfirman dalam suratul Humazah, iaitu wailul likulli humazatil lumazah, iaitu kecelakaan besar bagi tiap-tiap orang pencaci, orang pengkeji, orang mengeji mencaci. Dah humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang mengeji, orang yang mencaci, pengeji. Banyak lagi lah tentang ayat-ayat menceritakan tentang kebinasaan lidah itu. Sesuai dengan kita dalam bab tajuk bab ghibah ni yang bersabit dengan lidah. Sebagaimana dalam satu hadis lagi Nabi sebut, hal yakubun nas ala man wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatahum. Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim, apakah tidak wa hal yakubbun nas, apakah yang menyebabkan akan manusia esok ala wujuhim, atas muka mereka itu, atau au manakhrim, atau atas hidung-hidung, batang hidung mereka esok, illa hasaidu alsinatahum, melainkan barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia barang. Mana esok malaikat ni mari sembang, malaikat ni sembang ke muka kita,
di atas api neraka. Nah, tertimpa atas batas hidung kita, atas muka kita api neraka esok-esok. Dengan sebab tak ada lain lah melainkan apa yang hasaid alsinatah, melainkan apa yang hasil yang terbit daripada lidah-lidah kita ni. Hadis itu. Baik, kita terus kepada kitab kita. Mohon sahabat yang ada online tu beri respon. Kalau tak ada suara, tulis respon lah. Tak ada suara dah. Baik, terus kepada kalamnya musannif pada muka surat 89, baris kedua daripada atas dah. Kitab Sayyidus Salikin. Qala Syekhul Muallifu Al-Alim Al-Alamah rahimahullahu ta'ala. Dan kata Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, mimma yukiful muridah anit tarakki. Itu mimma tu takluk mazuh lah, jadi khabar muqaddam. Wuku'uhu fi ghibati ahadin minal muslimin. Wuku'u tu takluk mazuh, jadi mubtada' muakhar. Wa man ibtala bi wuqu'ihi fi dhalik falyaqra' al-fatihata wa suratal ikhlasi wal ma'udhatain wa tahdi thawabuha fi صحائف ذلك لشخص في صحائف ذلك الشخص فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبرني بذلك وقال الغبات والثواب يقفان بين يد الله عز وجل يوم القيامة ونرجو أن يكون ذلك بذلك. Ini perkataan Sayyidi Ali Al-Khawas ni, riwayat tu daripada, kalau tak silap, riwayat daripada Syekh Maulana Abdul Wahab Sya'rani. Nah, ini perkataan ni diriwayatkan oleh Syekh Maulana Abdul Wahab Sya'rani fi risalatihi, dalam risalahnya Anwarul Qudsiyah. Dah. Ada juga dalam kitab An-Nafsul Rahmani, kitab An-Nafsul Rahmani fi Turil Al-Insani tu, dan syarah Jauharul Farid pada fil hikmatil ula tu. Ada juga. Boleh tengok kitab sana perkataan ni. Perkataan yang dibaca tadi dalam matan tadi tu. Perkataan ini riwayat tu oleh Syekh Maulana Abdul Wahab Sya'rani tu. Dalam kitab dia pun ada. Dalam risalah dia yang bernama Anwarul Qudsiyah. Dia yang riwayatkan, yakni Syekh Abdul Wahab Sya'rani riwayatkan perkataan ni daripada Sayyidi Ali Al-Khawas. Nah, mimma yukifu, baca yukifu ay ja'alahu Allah yakifu 'anit taraki, itu menjadi oleh Allah akan yang terhenti daripada mencapai ketinggian. Kalau atas wazan af'ala tu yukifu, kalau waqafa yakifu, wukufan, waqafa yakifu wukufan. Isim fa'il dia waqifun, isim maf'ul dia mauqufun. Tu dia panggil fi'il sulasi, sulasi mujarrad, muta'addi biharfin ni. Ada pun kalau yukifu atas wazan tu lah auqafa yukifu iqafan, af'ala yuf'ilu if'alan. Isim fa'il dia muqifun, isim maf'ul dia muqafun.
Fi'il amal dia auqif. Kalau waqafa yaqifu, fi'il amal dia qif. Isim fa'il dia waqifun. Isim maf'ul dia mauqufun. Cari-carilah. Dah. Ni fi'il sulasi lazim muta'addi biharah dah. Dengan makna mimma yuqiful murida anit taraki ay ja'alahu Allahu yaqifu anit taraki. Wuqu'uhu fi ghibati ahadin minal muslimin wa man ibtala bi wuqu'ihi fi dhalika falyaqra al-fatihata falyaqra al-fatihata wa surat al-ikhlasi wal ma'udataini wa tahdi thawabuha. Wa tahdi thawabuha fi sahaifi dhalika syakhsu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami wa akhbarani bidzalika wa qala al-ghibatu wath-thawabu yakfani fi af'alul khamsah tu yakfani af'alul khamsah dah. Rapat dengan tetap nun baina yadillahi azza wa jalla yaumal qiyamah wa narju an yakuna dzalika bidzalik. Artinya setengah mimma min tab'id li tab'id setengah, yakni daripada perkara setengah daripada yang memperhentikan akan murid, yakni setengah daripada perkara apa tak dipanggil uqub, aqabah yang memperhentikan akan murid. Memperhenti itu daripada naik kepada martabat yang tinggi, iaitu di sisi Allah Ta'ala tu. Itu apa? Wuqu'uhu, jatuh ia murid di dalam mengumpat akan seseorang yang daripada muslimin. Tu satu perkara. Dia panggil aqabah. Dah rintangan yang menyebabkan seseorang murid tu, orang berjalan tu dah. Orang berjalan kita ni murid. Murid ni yang berkehendak mencapai ketinggian maqam di sisi Rabb kita. Tiba-tiba dah kita pergi mengupak oleh. Jadi ribah, kita meribah akan seorang yang Islam. Dia termasuk dalam perkara kita menyakiti dah. Kalau kita ribah dia dengan tidak ada sebenar, dia panggil buhtan, iaitu kita menuduh menyakiti dengan lidah, menuduh dengan tidak sebenar. Kalau bercakap hak sebenar, dia panggil mengupak. Nah, jadi perkara ni menyebabkan kita tu terhenti, dihalang kita, terhijab kita daripada mencapai martabat yang tinggi di sisi Tuhan kita, menjadi nak mencapai makam kehambaan tu, ubudiyah tu ada. Jadi terhijab. Kerana apa? Jatuh dalam mengupak tu akan seorang yang daripada muslimin. Wa man ibtala bi wuqu'i fi zalika. Dan barang siapa ibtala dapat bala, ibtala dibala, ibtala dibala bi wuqu'i dengan jatuh fi zalika, di dalam itu mengupak tu. Siapa-siapa daripada murid, orang yang berkehendak mencapai ketinggian darjat kehambaan dalam ubudiyahnya akan Rabbnya, tiba-tiba jatuh dengan bala fitnah mengupak ni. Dan barang siapa dapat bala, ibtala, dibala dah, dapat dapat bala, kena bala, biwuqu'i, dengan jatuh, fi zalika, di dalam yang demikian itu, iaitu mana? Fi ghibati ahadin minal muslimin, jatuh dalam mengopak akan seorang daripada orang yang Islam tu. Falyaqra, maka hendaklah ia membaca
ia man. Fatihatah akan surah Fatihah, dan surat Al-Ikhlas akan surah Ikhlas. Surat Al-Ikhlas dah. Qul huwallahu ahad tu. Dan Qul a'udzu birabbil falaq. Tu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Tu dia yang dimaksudkan dengan al-ma'udzataini tu. Al-ma'udzataini tu iaitu yang dimaksudkan dengan al-ma'udzataini tu iaitu pertamanya surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Wat-tahdi. Wat-tahdi ke? Wat-tahdi wa-tuhda. Wa-tuhda. Wa tuhda sawabuha, dan dihadiahkannya. Dan dihadiahkannya akan pahalanya, sawabuha, akan pahala-pahalanya itu ada fi suhaifi dzalika, akan orang yang diumpat itu ada fi suhaifi dzalika syakhsu, akan orang yang itu supaya sabit pahalanya itu di dalam suratan orang yang diumpat itu. Fa ini maka kerana bahasanya aku, ni kata siapa ni? Kata Sayyidi Ali Al-Khawas ni. Fa ini kerana bahasanya aku melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, yakni mimpi aku. Wa qala, dan mengkhabar ia. Wa qala, dan mengkhabarkan ia ya Nabi SAW akan daku dengan yang demikian itu. Dengan demikian mana? Iaitu kafarah. Kafarah bagi orang yang mengupak itu, murid yang mengupak itu. Tiap-tiap murid yang mengupak jatuh dalam fitnah mengupak, jatuh dalam bala mengupak. Jadi kafarahnya apa? Iaitu membacakan surah Al-Fatihah, membacakan surah Al-Ikhlas, dan juga membacakan surah Qul a'udzu birabbil falaq, dan membacakan surah Qul a'udzu bin nas. Maka qasak hadiahkan pahala itu, bacaan itu kepada orang yang kita umpat itu. Mudah-mudahan menjadikan pahala bagi orang yang kita umpat itu dan menjadi kafarah bagi kita. Dan berkata bahawa dosa mengumpat dan pahala yang dihadiahkan yang demikian itu, dan berkata waqala, dan berkata ia al-ghibatu was-sawabu, dan berkata yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bagi Ali Al-Khawas tu dalam mimpi dia. Waqala, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu li sayyidi Ali Al-Khawas fi manami, dalam mimpi dia tu. Apa tu al-ghibatu? Bermula dosa mengumpat itu. Wasawabu, dan pahala yang dihadiahkan akan orang yang diumpat itu. Yaqfani, berhenti keduanya. Al-ghibatu wal sawabu tu antara hadapan hadratillah azza wa jalla di dalam hari kiamat. Wa narju, dan kami harap akan bahawa adalah pahala itu menghapuskan dosa mengumpat itu. Demikianlah disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ada pun. Ada. Bawah ni ada sebut. Demikianlah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam risalah Anwarul Qudsiyah. Ya, ada pun sebut bawah tu. Dan begitu juga di dalam satu kitab, tapi saya lupa karangan siapa tu, yang bernama An-Nafsul Rahmani Fituri Al-Insani, dan syarah An-Nafsul Rahmani itu, iaitu syarahnya iaitu Jauharul Farid, Jalalul Farid tu. Tengok dalam fil hikmatil ula tu, dalam hikmah yang pertama tu dah. Hikmah yang pertama tu, perkataan perkataan hikmah yang pertama tu. Bagi musannif pengarang kitab An-Nafsul Rahmani tu, Fituri Al-Insani, dan syarahnya ada juga. Syarahnya yang bernama Jauharul Farid. Ada juga dinakalkan perkataan ini. Begitu.
dalam Anwarul Qudsiyah. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Tu berat dah. Berat sangat dosa mengupak ni, sebab ia termasuk dalam menyakiti akan sesama muslim tu. Tu jadi berat sangat tu dosa mengupak tu. Banyaklah hadis-hadis tentang cerita tentang kemuliaan orang Islam ini, orang beriman ini. Sehingga tak boleh mengupak dia. Melainkan pada perkara yang mungkar. Sebagai sebut dulu lepas dah. Iaitu 6 perkara yang diharuskan atas rupa mengupak itu. Salah satunya tahzirul muslimin min syarri. Tu tak apa. Tapi walau begitu pun orang-orang murid ni tak sih jugalah. Tapi tak dapat tidak juga. Macam Wahabi Syiah tu, orang tak dapat tidak wajib mengupak tu. Banyak hadis Nabi sebut dah. Seperti dia hadis riwayat daripada Muawiyah. Qala, berkata Muawiyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innaka in ittaba'ta auratin nasi afsadatahum aw kidta an tufsidahum. Kata Muawiyah, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, apa? Nabi kata apa? Innaka in ittaba'ta auratin nas. Sekiranya mencari-cari keburukan orang lain, afsadatahum aw kidta an tufsidahum. Nescaya kamu sengaja saja merosakkan mereka itu. Itulah maksud hadis ni, makna dengan sebab kita mencari-cari keburukan orang lain tu, duk cari salah-salah orang tu, jadi timbul di antara kita tu perasaan benci, marah, deki, bagai-bagai lagi keburukan. Dan mungkin juga boleh jadi juga dengan sebab kita mencari keburukan orang lain tu akan menyebabkan mereka tu lebih berani melakukan dosa setengahnya. Kalau kita duduk cari setengah orang ni, dia duduk buat dosa, kita duduk duduk teka-teka dia, duduk ni dia kau berani buat dosa. Dia akan menjadi sikap menentang pula. Jadi perkara-perkara ni akan menambahkan lagi kerosakan dalam kalangan dalam kalangan umat tu. Kalau setengah tu jadi perasaan benci. Denda. Kalau pasang orang hok biasa lobe pula, dia akan jadi kau berani menzahir kejahatan dia. Dia akan bangkit sebagai menentang. Dan gitu juga diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'dzul muslimina. Wala tu'ayyiruhum wala tatlubu atharatihim. Iaitu apa? Ibnu Umar meriwayatkan ni, hadis ni duduk dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Sanadnya kuat sanad hadis ni kuat dah. Katalah Ibnu Umar ni, jangan kamu sakiti orang Islam. La tu'dzul muslimina. Jangan kamu sakiti orang Islam. Ai bilisanik. Dengan perkataan-perkataanmu. Mana mengupak dia lah. Wala tu'ayyiruhum. Dan jangan kamu aib-aibkan mereka. Wala tatlubu atharatihim. Dan jangan kamu cari kesalahan mereka. Jangan. Dan ada juga riwayatkan daripada Abi Barzah al-Aslami. Qala, berkata Abi Barzah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah. Kata Abu Barzah al-Aslami ni, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai semua orang-orang yang beriman dengan lidah.
Ya ma'syara man amana bilisanihi. Wahai segala orang yang beriman dengan lidahnya. Walam yadkhul wasa baca walam yadkhul. Kalau nak bahasa bahasa kena periduklah walam yadkhul ai walam yadkhulil imanu qalbahu. Dan tidak masuk oleh iman tu akan hati-hati mereka itu. Wahai orang yang beriman dengan lidahnya, sedangkan padahal walam yadkhul, padahal tidak masuk oleh iman akan hati mereka itu. Tak masuk iman dalam hati. Wala taghtabul muslimin. Ni hadis Nabi teguh. Janganlah kamu mengopak akan orang Islam. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kamu mencari-cari, membuka-buka kaiban mereka. Fa innahu ay li'annahu, kerana bahawasanya manittaba'a auratihim, kerana bahawasanya siapa yang mencari-cari kaiban orang Islam, membuka akan kaiban orang Islam tu. Jadi apa dia jawab? Yattabi'ullahu auratahu. Niscaya Allah akan membuka, makna menjejaki keaibannya, membuka akan keaibannya. Allah Ta'ala akan buka keaibannya. Kalau kita buka keaiban orang Islam lain, Allah Ta'ala akan buka keaiban kita. ومن يتبع الله auratahu. Siapa-siapa yang telah Allah Ta'ala menjejaki akan mereka, siapa-siapa yang Allah Ta'ala buka keaibannya, yafdahu fi baitihi, nescaya dia akan dimalukan walaupun dalam rumahnya sendiri. Tu ni ancaman ni. Hadis ni berbunyi ancaman. Fa innahu manittaba'a auratihim yattabi'illahu auratah. Kerana bahasanya siapa-siapa yang membuka akan aib mereka, yakni kaum muslimin tu, yattabi'illahu auratah, niscaya Allah Ta'ala akan membuka akan aib-aib mereka. Wa man yattabi'illahu auratahu, dan barang siapa yang Allah Ta'ala buka keaibannya, yafdahu fi baitihi. Niscaya keaiban dia pun akan terbuka walaupun dia dalam rumah sekali, walau kita menyusup sekali pun, dia Allah Ta'ala nak buka aurat kita, nyusup mana pun akan terbuka dah. Itulah kena jaga sangat aib-aib orang ni. Jangan duk mengopak sangat orang. Dia mengopak ni termasuk dalam muru'ah kita dah. Muru'ah ni termasuk dalam kuliah sittah, iaitu maqasid syariah, wajib menjaga muru'ah. Kata guru saya, tanda-tanda seorang itu tak ada muru'ah diri, dia mudah mengopak orang, mudah menuduh orang, mudah bersangka buruk terhadap orang. Iyalah tu. Seorang yang tidak ada muru'ah diri tu, seorang yang mudah nak mengopak orang, mudah nak bersangka buruk pada orang lain, mudah menuduh orang lain. Tu orang, tanda-tanda orang yang tidak menjaga muru'ah diri dia. Lagi ni hadis daripada Abi Hurairah pula. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflisu? Adakah kamu tahu siapa orang yang muflis esok? Qalu, maka berkata sahabat. Sahabat Nabi buat tanya, sahabat pun jawab. Setengah jawab kan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'ah. Ada sahabat jawab, ni bermula orang yang muflis tu fina, ni di dalam kalangan kami ni, tentu
man la dirhama, iaitu orang hak tak ada dirham. Tak ada piti perak. Baginya tak ada. Wala mata', dan tak ada mata', perhiasan-perhiasan. Tak ada perhiasan. Harta benda perhiasan dunia tak ada. Dah. Faqala, maka bersabda Nabi SAW. Apa dah? Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang muflis daripada umat aku ni, man ya'ti yaumal qiyamah bi salati wa siyamin, iaitu mereka yang datang pada hari kiamat esok dengan sembahyang dan puasa, wa zakatin, dan dengan zakat, wa ya'ti qad syatama hadha. Tapi dia datang juga. Namun ada wayati, dan dia datang juga sesungguhnya syatama hadza, dengan mencaci seseorang, wa qadhafa hadza, dan memfitnah seseorang. Lagi ada wa akala mala hadza, dan memakan akan harta anak-anak yatim. Makan anak yatim, menumpah darah seseorang, makan anak yatim, makan harta seseorang, mana anak yatim. Lepas tu wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah seseorang, wa daraba hadza, dan memukul seseorang. Dah. Fa yu'ta hadza min hasanatihi, bila begitu maka diberikan sebahagian pahala amalan kebaikannya diberikan kepada orang yang menuntut hak tu, sahibul haq. Sekadar hak dia lah. Dah. Siapa muflis? Wa hadza min fa in faniyat hasanatu, fa in faniyat. Payah kita tak ada bagi. Kita tak ada bagi, payah sikit. Kalau tak betul bagi, tolong tulis komen bagi betul dah, balik dah. Ini hadis ni dalam kitab, dalam riwayat Muslim ni, hadis ni dalam bab tahrimu zulmi. Dah. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhiza min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha fin nari. Dah. Wilah habis siapa kebaikan habis. Mari hak ni sahibul haq, mari tutup mana kebaikan kita bagi dia. Bagi lagi. Jadi bila dah bagi orang dok hak, orang hak kita mengupak mari tutup, orang hak kita tuduh mari tutup, orang hak kita menipu mari tutup. Dah. Bila mari tutup, fa in faniyat, maka apabila pahala amalan kebaikan habis dah. Faniyat, habis dah. Fana, habis, binasa dah, habis. Makna dah. Habis. Qabla an yuqda, sebelum dahulu bahawa menunaikan ma'alaihi, barang yang ada hak atas dia tu lagi. Makna sedangkan hak orang tu, sedangkan hak orang hak menutup tu masih belum sempurna lagi. Tengok makna gitu dah. Dah. Jawab dia ukhiza. Jawab bagi fa in faniyat. Jawabnya ukhiza, niscaya diambil min khatayahum, dia ambil daripada kesalahan mereka itu. Sahibul haq, ashabul haq. Dia ambil kesalahan orang yang kita mengupak tu ada salah, ambil kesalahan dia. Orang yang kita menuduh tu, ambil kesalahan dia. Orang yang kita menipu tu, ambil kesalahan dia. Lepas tu apa dia? Thumma turiha finnar. Ambil kesalahan orang tu, mari tanggung kita, kemudian letak atasnya. Mari tanggung atas kita. Faturhas alaihi, mari tanggung atas kita. Semua kemudian turiha finnar, kemudian dicapoklah kita dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Na'udzubillah min dzalik. Banyaklah hadis-hadis tentang mengupak, mencaci, hadis-hadis tentang menyusahkan orang Islam dipanggil. Termasuk dari perkara menyusahkan orang Islam itu mengupak dia, mencela dia. Jadi batu api ke sebagainya.
Banyaklah. Ada juga riwayat kata sibabul muslimun fusukun. Sibabul muslimi fusukun. Sibabul muslimi fusukun, iaitu mencaci akan orang-orang yang Islam tu ialah fasik. Betul? Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya itu kufur. Membunuhnya orang muslim itu kufur. Kufur nikmat. Kalau tidak menghalalkan bunuh itulah. Kalau menghalalkan bunuh tu tu kufur murtad. Dah. Banyak lagi baca. Kita baca belah sikit lah sebelum kita habis bab ni. Tutup baca hadis-hadis tentang habis tentang al-afatu al-khamisatu asyaratun ribah ni dalam kitab Sirrus Salikin. Sebelum kita masuk pada al-afatu sadisatu asyaratu al-namimah, adu domba pula, batu api. Kita baca sikit hadis-hadis tentang kebinasaan sebab lidah, mulut. Dah kata tok guru saya, mulut ni super lubang, super sarang ular. Mulut kita ni seumpama sarang lubang. Lidah kita ni seumpama ular. Mulut seumpama lubang, ular duduk, sarang ular duduk. Mulut kita ni. Lidah ni seumpama ular. Dah. Jadi apabila mulut ni terbuka, ular ni, lidah kita kira nak patuk orang, kira nak mengepak orang, kira nak menuduh orang. Begitu juga lubang ular ni, bila terbuka lubang dia tu, dia kira nak cari orang, nak patuk. Mulut kita lagu tu lah. Lidah kita ni umpama ular yang berbisa. Mulut kita ni umpama sarangnya ular. Bila terbuka je, ular ni tubik lalulah. Lidah ni tubik, apa nak kira nak patuk orang. Dah. Banyak lagi. Allahu Rabbi ya Karim. Banyak dah hadis-hadis tentang tu. Itulah min husnil Islam. Setengah daripada keelokan agama Islam itu. Dah. Min husnil Islami, mana al-mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Setengah daripada keelokan agama tu. Dah. Husnul Islam al-mar'i, setengah daripada keelokan agama seorang tu. Iaitu tarkuhu, ialah meninggalkan. Ia meninggalkan ma la ya'nihi, perkara yang tidak memberi faedah baginya. Perkara yang tidak memberi faedah kita. Dah. Perkara yang tak beri faedah kita tinggal. Itu setengah daripada keelokan agama Islam dah. Setengah daripada keelokan agama Islam kita tinggalkan perkara yang tidak memberi faedah bagi kita. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala pun sebut, Allah Ta'ala pun perintahkan kita dalam suratul Al-Isra ayat 36. Allah Ta'ala sebut, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu turut tetap di atas barang yang tidak ada bagi kamu tu ilmu, di atas perkara yang tidak ada bagi kamu tu ilmu, pengetahuan. Tiap-tiap perkara tidak ada keyakinan bagi kita, jangan kita duk cakap. Tiap-tiap perkara yang tidak ada keyakinan tetap lagi nyata jelas bagi kita, jangan kita duk menuduh, jangan kita duk mengepak. Kerana inna sam'a wal basara wal fuada, kerana bahasanya
sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada ni hati. Fuad ni iaitu ma bainal sadr wal qalb. Di antara barang yang di antara sadr, dada dan juga qalb. Yakni fuad ni itulah ma yustafadu min ilmin. Itu barang yang suatu hati yang makna dia menuntut dengannya tu daripada ilmu, faham ilmu. Ni fuad ni tempat kita nak faham ilmu, hati yang nak faham ilmu, faedah. Dah afidah. Al-faidah, afidah. Tu ialah dah fuad tu. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dah sekalian itu mesti sekaliannya tu daripadanya tu masuklah dipertanggungjawabkan esok-esok. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, mulut kita semua dipertanggungjawabkan esok. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wal ula wal ula bukan ula, wal aula al-istihlalu bi azharin nadmi. Kata Imam Ghazali, artinya dan yang terlebih aula, utama, iaitu aktsarus sawab. Yang terlebih utama maknanya yang lebih banyak pahalanya selepas daripada kita bertaubat daripada mengopak, maka bagi kita tu yang ula, yang terlebih utamanya bagi orang yang mengopak itu, bahawa ia orang mengopak tu meminta halalkan dosanya, yakni menuntut dihalalkan dosanya itu. Menuntut tu, minta halal tu daripada siapa? Yakni daripada orang yang diumpat itu. Menuntut halal tu dengan menzahirkan menyesal daripada perbuatannya itu, perbuatan mengopak itu akan orang itu. Tu tu kata Imam Ghazali, yang aulanya istihlalu, minta halalkan. Masalah tu kita tu dah bahas dah lepas. Masalah minta halal tu dah bahas dah lepas. Iaitu yang disebut dalam kitab apa? Kitab Tuhfatur Raghibin pada muka surat 28. Tengok tu. Kata musannaf kita iaitu, dan jika ada maksiat itu ribah, mengopak, artinya mengopak, maka ditilik. Jika tidak sampai umpatnya itu kepada orang yang diumpat, maka memadailah akan dia menyesal daripada mengopak itu. Ni kata musannaf kita. Sebenarnya dia khilaf ulama dah. Kata musannaf kita dalam kitab Tuhfatul Raghibin, kalulah kita umpat orang tak sampai umpatan kita kepada orang yang kita umpat tu, maka memadalah. Memadailah akan dia. Itu dosa maksiat tu menyesal je. Dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang hak kita umpat tu. Mana cara nak minta ampun tu? Minta apa? Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih li wa liwalidayya wa likulli muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa li ashabil huquqi yang lainnya. Tu minta. Wa li ashabil huquqi yang lainnya. Minta ampun lagi tu. Astaghfirullahalazim li wa li ashabil huquqi yang lainnya. Astaghfirullahalazim li wa li ashabil huquqi yang lainnya. Astaghfirullahalazim li wa li ashabil huquqi alayya il minal ghibah. Aku menuntut keampunan daripada Allah Taala. Aku menuntuti ampun bagiku dan bagi Tuhan punya hak yang ada atas aku tu, apa tu? Daripada ghibah. Tu minta ampun bagi dia. Tu. Kata musannaf, dan jika kait lagi sudah sampai umpat itu kepada orang yang diumpat tu, maka disyaratkan pula serta yang demikian itu. Mana maksiat mengumpat tu, minta halal. Yalah dah. Sini dah. Wal aula al istihlalu bi azharin nadmi. Jadi kita kait lah. Yang aulanya kata Imam Ghazali, minta ampun, minta halal dosa itu.
Tapi dalam kitab tu Fathul Ribing, mitok halal tu jika sampai umpatan kita tu diketahui pada orang mengupak tu. Manakala tak tahu, memada dengan kita menyesal dan minta ampun bagi orang hak kita upak tu. Habis itu. Al-afatu sadisatu asyaratu al-namimah. Wallahu ta'ala a'lam. Ay alimun aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu